Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang rahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana pada waktu ni kita dapat menyambung lagi kuliah tafsir kita dan kita masih lagi membincangkan tentang ayat-ayat yang indah di surah At-Tariq. Baik, sedikit kaitan sebagai satu permulaan yang penting untuk kita ingat, faham. Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir. Bisadian, Aisyah Faisal, Hajah Hafizah, Nur Aziza, Khairul Anwar, Kitchen Mai, Hamidi Hussein, Syafiq Murad, Salsabila Khan dan semua yang hadir dalam kuliah ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberi kefahaman kepada kita terhadap surah yang hebat ini. Jadi kalau kita perhatikan di awal surah Tariq, Allah SWT membuat satu perkaitan tidak langsung. Firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu ats-tsaqib, in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq, yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib, innahu 'ala raj'ihi laqadir, yawma tubla as-sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir. Sadaqallahul azim. Demi langit dan yang datang pada waktu malam, tahukah kamu apa yang datang waktu malam itu? Iaitu bintang yang bersinar tajam. Setiap orang pasti ada penjaganya, maka hendaklah manusia memperhatikan daripada apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari mani yang terpancar, yang keluar antara tulang punggung, iaitu tulang sulbi dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari nampakkan segala rahsia, maka manusia tidak lagi mempunyai satu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Jadi kalau kita perhatikan mendalam ayat yang digunakan oleh Allah dalam surah Tariq ini sebagai peringatan hubungan sumpah Allah Subhanahu Wa Taala antara bintang dan antara malaikat yang bertugas untuk menjaga amalan, memantau segala perlakuan kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sebenarnya ada kaitan yang menarik di situ. Macam cahaya bintang yang cemerlang, yang hebat, menerobos, tembus kegelapan itu untuk sampai kepada kita, yang mana cahaya bintang ni sebahagiannya ada berjuta tahun nak sampai ke permukaan bumi, kerana kiraan cahaya yang begitu laju, berapa kilometer, berapa ratus kilometer dalam sesaat. Namun demikian, bintang yang sangat jauh bagi menampakkan keluasan alam raya yang Allah jadikan itu memerlukan jutaan tahun untuk cahaya sampai ke permukaan bumi. Ada yang sampai kepada kita merupakan pancaran beberapa tahun yang dahulu, bukan sekarang, baru sekarang sampai. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Begitu jauh luasnya alam yang Allah jadikan. Jadi macam cahaya bintang yang mampu menerobos kegelapan malam, yang tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Kata Dr. Ratib Nabulsi, kalau kita ambil sejadah ataupun kapet yang kita gunakan, kemudian kita pun buka lampu yang terang, kita pun kibaskan ataupun hamparkan kapet itu, debu-debu yang berterbangan yang kita dapat lihat menerusi cahaya yang kuat yang menyuluh, debu-debu terangan di kapet itu, itulah lagaknya suasana gambaran bumi, matahari, sistem solar yang kita hidup sekarang ni, nak dibandingkan dengan alam raya yang sangat luas yang Allah jadikan. Jadi bila Allah membawakan kisah Tariq ini dengan Al-Hafiz, iaitu malaikat yang hafazah, yang tugasnya mencatat segala amalan, ada berkaitan di situ. Kata sebahagian daripada para ulama tafsir macam Dr. Ratib Nabulsi, iaitulah kata beliau, kalau kita perhatikan, Allah bersumpah dengan bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam, dan malaikat yang tugasnya mengawas segala tindakan manusia, yang baik yang buruk habis semua dicatat. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan ala ini dalam bahasa Arab ada satu bahagian fi'il yang dipanggil sebagai satu fi'il itu ta'addi, muta'addi bi hurufil jar. Contohnya kalau saya sebut kepada tuan-tuan perkataan raghiba, yarghabu, katalah saya sebut arghabu fis salah, saya nak salat sekarang, arghabu fis salah, makna dia menjadi sempurna dengan ada huruf arghabu fis salah, raghiba fi.
Tapi kalau disebut perkataan raghiba'an, arghabu anil lahwi, saya tak suka buat perkara-perkara lara. Jadi raghibah juga, tapi datang perkataan an. Raghibah an, saya tidak mahu buat perkara-perkara lara. Tapi kalau arghabu fi salah, saya nak salat. Raghibah diikuti dengan huruf fi, huruf jar, salah satu daripada huruf jar. Jadi fi itu bila dikombainkan dengan perkataan raghibah, dia jadi saya hendak. Gitu juga kalau raghibah an, raghibah juga tapi disertai dengan huruf an, harful jar an, maknanya saya tak suka buat benda-benda lara. Jadi ada berbeza tuan-tuan, perkataan-perkataan suatu fi'il itu bila diikuti dengan huruf jar yang tertentu. Macam juga kalau kita kata da'a lahu dengan da'a alaihi. Nabi menyatakan hadis, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan doakan ke atas keluarga kamu, anak-anak kamu, harta benda kamu. Doa ke atas itu berarti doa kecelakaan tuan-tuan, doa kejahatan. Jadi perkataan da'a, verb da'a yad'u diikuti dengan huruf ala, maknanya menjadi negatif. Kalau kita gunakan ayat da'a Musa AS ala Fir'aun, berarti Nabi Musa AS mendoakan kehancuran kepada Fir'aun. Tapi kalau kita sebut da'a li, maknanya doa untuk kebaikan. Jadi bila kita gunakan perkataan dalam bahasa Arab ini, kena berhati-hati. Verb diikuti dengan huruf jar, satu huruf jar membawa makna berbeza daripada kalau verb yang sama diikuti dengan huruf jar yang lain. Jadi kalau kita perhatikan perkataan di sini, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, maka setiap orang itu atasnya ada pemerhati, ada pemantau. Ini satu mulahazah yang menarik. Jadi hafiza ala, hafiza ala, salah satu makna yang dikehendaki kata para ulama tafsir, ia merujuk kepada malaikat ini mencatat segala amalan dilakukan oleh manusia, termasuklah amalan buruk yang mereka lakukan. Jadi mereka kena berhati-hati, mereka kena takut. Sebagaimana seseorang kita takut sikapnya, kerjanya dipantau oleh majikan dengan CCTV, maka orang beriman kena lebih takut melakukan maksiat kepada Allah kerana ia dipantau oleh malaikat yang datang untuk melihat, mencatat. Malaikat ini datang pada waktu subuh dan kembali kepada Allah pada waktu asar. Dan waktu asar seperti ini datang malaikat yang baru menggantikan malaikat yang satu kepada waktu subuh pada hari esok, seperti yang dapat kita lihat dalam hadis menceritakan ya ta'aqabu alaikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat datang untuk menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah itu mengikut peredaran waktu, jadual yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian Allah menyuruh kita untuk melihat kejadian kita. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Kalau kita belajar bahasa Arab, khuliq ini dipanggil wazan mabni lil majhul. Kalau mabni lil ma'lum namanya khalaqa. Khuliq ini merujuk kepada diciptakan. Kalau orang itu kafir sekalipun, cubalah dia renung ciptaannya, tentu dia akan sampai kepada natijah, outcome-nya. Dia merasakan bahawa yang mencipta dia merupakan Allah yang Maha Berkuasa. Kalau mata hati itu buta sekalipun untuk menolak kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau dia renung betul-betul perkataan khuliq, daripada apa dia diciptakan, maka sengaja Allah menggunakan mabni lil majhul kat sini. Konteksnya adalah supaya seseorang itu mengaku dalam diri bahawa Allah lah yang berkuasa menjadikannya. Kejadian yang sangat kompleks itu, kalau kita renungi mendalam, tadi kita sebelum ini kita cerita tentang kejadian manusia daripada sperm seorang lelaki ketika bersama dengan suaminya, lebih daripada 300 juta, ada setengah mengatakan sampai 500 juta sperm yang dikeluarkan oleh seorang lelaki ketika bersama dengan suaminya. Cuma satu saja yang akan berjaya mensenyawakan ovum, dan itulah jadi manusia. Dan kemudian manusia ini daripada setitis air itu berkembang bila Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfah thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Surah Ghafir ayat ke-67 contohnya. Allah menyatakan dialah yang menjadikan kamu daripada tanah, asal kita yang jauh daripada tanah, kemudian daripada setitis mani, kemudian segumpal darah, kemudian kamu pun keluar sebagai seorang anak. Summa yukhrijukum tifla, keluar dengan keadaan anak, merangkak, jatuh, bangun, berlari, membesar. Summa litablughu ashuddakum, kemudian kamu sampai ke tahap kekuatan kamu, umur 40 tahun, 30 tahun, umur paling kuat, paling segak. Kemudian thumma litakunu syuyukha, kemudian kamu pun jadi tua. Wa minkum man yutawaffa min qablu, ada yang mati sebelum sampai ke proses itu. Wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun,
lihat pada ayat Allah kat sini. Maka proses kejadian itu supaya kita memerhati dan melihat. Kenapa ya Allah tidak jadikan makhluk ini sekaligus, semua sekali, daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir, keluar sekali ke muka bumi, one batch, sama-sama besar, sama-sama tua, sama-sama sakit, sama-sama mati. Kenapa tak buat gitu ya? Kerana Allah nak kita melihat dengan ainul i'tibar, tuan-tuan. Kerana Allah nak kita fa'tabiru ya ulil absar, lihat, ambil ibrah. Kita dah pernah belajar perkataan abara ya'buru, berarti menyeberang, jambatan. Kalau disebut perkataan ubur, maknanya menyeberang. Kerana kita nak dalam perhatian kita di jalan kejadian, kehebatan makhluk yang Allah tunjukkan di depan kita, proses itu berlaku supaya di hujung dalam hati kita timbul satu perhubungan yang rapat dengan Allah SWT. Itu namanya jambatan perhambaan, jambatan ketuhanan, tuan-tuan. Jadi perkataan ibrah datang perkataan fa'tabiru, i'tibar, ini bermaksud Allah mengkehendaki kita untuk perhatikan. Kalau kita dapat anak, kita lihat anak itu besar daripada kecil, macam ni lah bapak kita sayang masa kita dilahirkan dahulu. Kemudian bila kita masuk ke sekolah, kita pun perasan macam ni lah dulu aku belajar. Tengok anak kita besar, anak kita masuk universiti, anak kita layak untuk berkahwin, kita pun terfikir laluan-laluan aku sudah pun menuju ke penghujungnya, dan Allah mewakilkan untuk aku seorang yang akan take care aku bila aku tua nanti, dan mendoakan untuk aku sampai aku mati. Jadi ni tujuan Allah SWT menyuruh kita untuk perhatikan, tuan-tuan. Dan itu tujuan manusia, tidak dijadikan sekaligus hidup, sekaligus mati, sekaligus tua, tak. Kita melalui proses pendewasaan, Allah beri kepada kita anak, kita penuaan, anak kita bantu kita bawa ke hospital dan sebagainya, supaya benda itu semua menimbulkan dalam diri kita, subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala, kompleks, hebat, kaya, penyayang, rahmatnya Engkau kepada kami, wahai Tuhan. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan. Kemudian datang ayat ke-8, firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Sungguhnya dia maha mengembalikan kamu pada hari nampakkan segala rahsia, dia tiada baginya sedikit kekuatan pun, dan tiada siapa yang dapat memberikan pertolongan. Tuan-tuan yang telah memiliki tafsir Munir ni, alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaatkan dia sebaik mungkin. Walaupun tuan-tuan mungkin tidak berkesempatan ikut kuliah bersama dengan saya, tapi tuan-tuan punya kitab ini untuk rujukan. Jadikan ia jambatan kita dengan Tuhan. Ya Allah, ya Allah, hebatnya kalau baca kitab ni, tuan-tuan. Setiap detik baca, kita rasa iman kita bertambah lah, tuan-tuan, kerana penjelasan dikemukakan ni sangat menarik. Jadi keterkaitan yang Allah bawakan kepada kita dalam konteks kejadian semula mengembalikan kat sini, ya, kalau kita perhatikan, innahu, sungguhnya merujuk kepada Allah. Memang sebelum ini belum ada satu kata yang tegas menunjuk kepada Allah SWT. Termasuklah perkataan khuliqa yang dinyatakan sebenarnya, khuliqa min ma'in dafiq. Allah tidak mengatakan khalaqahullah, tapi Allah mengatakan khuliqa, dia diciptakan, makhluk itu diciptakan. Jadi sekarang datang perkataan yang sarih, yang tegas menunjukkan kepada Allah SWT. Jadi tiada siapa yang dapat menciptakan diri sendiri. Pasti Allah SWT yang dimaksudkan sini mampu mengembalikan kalau dikehendaki. Al-Imam Al-Biqai dalam tafsir Nazmud Durar, Al-Imam Al-Biqai ini seorang yang berfikir di luar kotak, dan beliaulah ahli tafsir yang pertama mewujudkan satu bahasan berkaitan dengan kaitan satu ayat dengan ayat sebelumnya, ayat satu ayat dengan ayat selepasnya, satu surah dengan surah selepasnya sebelumnya. Ketika beliau membawa kitab ini, menulis kitab ini Nazmud Durar, beliau telah pun mengalami berbagai tekanan, dan termasuklah antaranya dipenjarakan. Bawa satu teori, tuan-tuan, pandangan. Kerana pandangan itu berlainan dari pandangan orang pada zamannya, sehingga dia nak mengarang kitab Nazmud Durar itu masih lebih daripada 11 tahun. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Kalaulah ulama-ulama ni hidup pada zaman kita, tentulah lebih banyak kitab mereka tulis, ada komputer, ada kemudahan telefon dan sebagainya. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi kata Imam Al-Biqai dalam Nazmud Durar, penggunaan kata innahu ini tidak menunjuk langsung kepada Allah. Justru lebih tepat bila seseorang manusia, walaupun dia ateis, bila dia melihat segala keajaiban ini, tentu dia akan terfikir bahawa yang menjadikannya itu menyandang segala sifat yang mengkagumkan. Maka akan timbul dalam benaknya, dalam fikirannya untuk dia berkata maha suci, subhanallah, masya Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah lah yang mencipta segala-galanya. Kerana
mustahil kejadian aku ni berlaku dengan sendirinya, tanpa ada satu kuasa Allah yang menjadikan aku begitu kompleks. Ya tuan-tuan, daripada imani yang penciptaan manusia ni tadi, jadi manusia yang sempurna melalui proses-proses daripada kanak-kanak, dewasa, tua, sakit. Dalam pada perjalanan kehidupan ini, seseorang itu yang berasal dari titis air mani boleh berenang pula dalam laut, boleh naik ke gunung yang tinggi, boleh bawa kapal terbang, boleh bertugas jadi orang alim, begitu begini. Berbagai kerja yang dilakukan, ia berasal dari titis air yang tidak bernilai asalnya. Jadi bila renungan itu kuat di dalam diri, kata Imam Al-Biqai, lahirlah perasaan kepasrahan yang luar biasa, bahawa aku hanyalah seorang makhluk yang hidup mengikut skrip, mengikut satu plot, melalui satu proses, melalui satu perjalanan yang telah ditetapkan oleh Tuhanku. Maka langkah baiknya kalau aku taat kepada dia, aku ikut perintahnya, kerana dialah yang telah menjadikan aku. Jadi ketika kaum musyrikin menyatakan penolakan mereka terhadap kebangkitan setelah kematian, dan menanyakan bagaimanakah tulang belulang, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil izama wa hiya ramim. Jadi si kafir ini bertanya kepada Nabi SAW, seperti yang pernah kita bincangkan. Beliau bertanya kepada Rasulullah, Walid bin Mughirah ni, wahai Muhammad, macam mana tulang ini akan dibangkitkan semula oleh Allah? Maka Allah membawa ayat ini, innahu ala raj'ihi laqadir, Allah berkuasa untuk menghidupkannya kembali. Kerana kejadian yang pertama tentu lebih susah daripada kejadian kedua. Kejadian kedua itu menjadikan semula selepas ia pernah ada. Kalau dahulu dia tak pernah ada kepada ada, tentulah proses yang susah. Tapi sekarang dah ada, cuma nak diperbaharui. Kereta tu dah ada, cuma kita nak perelokkan, kita nak cat baru, kita nak kemaskan, kita nak servis. Lebih baik daripada tak ada kereta langsung. Ya tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, katakan wahai Muhammad, jangan menolak kemestian berlakunya kiamat hanyalah dengan alasan kamu mengatakan kamu telah menjadi debu, menjadi tulang yang telah pun hancur. Kerana keduanya juga pernah, kedua tulang dan juga debu itu pernah melalui proses kehidupan. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, jadilah kamu seperti batu-batu yang kukuh ataupun besi yang tidak pernah mengalami hidup. Kul kunu hijaratan aw hadida, jadilah seperti batu ataupun besi atau satu makhluk yang kemungkinan fikiran kamu untuk mengalami hidup. Maka jadilah apa yang kamu tanyakan tentang siapa yang menghidupkan kamu. Maka mereka akan bertanya, siapakah yang menghidupkan kami kembali setelah keadaan kami demikian. Ini adalah perangai orang-orang kafir yang sentiasa ingin ditunjukkan kepadanya satu benda itu berlaku di depan mata, barulah mereka nak beriman. Kemudian ayat yang digunakan oleh Allah di sini, yauma tublas sarair. Tubla ni dia perkataan balak. Kita selalu dengar perkataan balak. Balak ni berarti ujian. Dan selain daripada perkataan ujian, ia juga merujuk kepada ciri-ciri lain. Contohnya diketahui, dibongkar, diuji. Jadi bila berlaku ujian dalam hidup, ia membongkarkan keadaan iman kita kepada Allah SWT. Berlaku ujian, barulah seseorang itu dapat tahu di mana tahap dirinya sebenarnya. Maka itulah satu perkataan yang telah kita bincangkan pada kuliah lalu. Dan pada kali ini kita masuk pada ayat yang ke-11, iaitu firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqawlun fasl wama huwa bil hazl innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Demi langit yang mengandungi hujan dan bumi yang mengandungi tumbuh-tumbuhan, sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah di antara hak dan juga batil, dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Sungguhnya mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat, dan aku pun membuat rencana seperti itu. Kerana itu berilah penangguhan kepada orang kafir, berilah kepada mereka kesempatan untuk sementara waktu. Tuan-tuan hati dan dikasihkan. Jadi dalam ayat ini, was-samaa'i dzatir raj', bumi yang mempunyai raja'. Raja' ni perkataan rujuk. Kalau dalam perkahwinan ada perkataan rujuk. Rujuk mana mengembalikan isteri yang talak itu dalam tempoh yang ditetapkan oleh Allah SWT semasa dalam iddah. Jadi yang dimaksudkan dengan rujuk di sini, kata para ulama tafsir, contohnya Al-Imam Tabari bawa pandangan daripada Ibn Abbas, yang makna raja' ini berarti as-sahab wal matar.
Iaitulah awan dan juga hujan. Qal Hasan li'annahu yarji' birizqi kulla amin. Mereka memanggil orang Arab dahulu memanggil hujan itu sebagai raja' kerana ia sentiasa datang, ia membawa rezeki setiap tahun kepada manusia. Turunnya hujan menumbuhkan tanaman, maka dunia pun menjadi makmur, perniagaan pun berkembang, penyakit pun jauh kerana hujan yang cukup, air yang cukup menjadikan manusia sihat. Berkata pula para ulama mufassirin lain, disebut yarji' raja' daripada raja'a yarji'u, kerana ia kembali kepada bumi. Dalam proses kesempurnaan ekosistem yang Allah jadikan, air bertakung di bumi jadi sungai, laut, kemudian nanti naik semula pemulapan, naik ke langit jadi awan turunkan hujan, maka dia berulang-ulang. Dengan sebab itu ia dipanggil sebagai ar-raja'. Raja'a yarji'u maknanya pulang, maknanya berulang-ulang. Jadi perkataan wal ardi dhatis sada', dan bumi pula yang mempunyai, kalau kita belajar perkataan sada' ini, sad'un berarti belahan, terbelah. Kalau orang itu mengalami pening kepala, kita panggil suda'. Ni ada satu kamus yang menarik tuan-tuan ni, kamus Al-Farid yang saya ada dah hancur ni anak-anak gunakan. Ni kamus Al-Farid, yang antara kamus terbaik untuk kita belajar bahasa Al-Quran. Saya galakkan tuan-tuan miliki dah tak ada baju dah kamusnya, kamus Al-Farid. Ni karangan sahabat saya, guru saya Dr. Fauzi Yusof daripada UAE. Tengok perkataan suda'. Suda' yang digunakan pada muka 161 merujuk kepada alamun firas, iaitu pening kepala, headache. Jadi bila perkataan suda' yang dimaksudkan dalam Quran ini, bumi yang punya belahan. Belahan ni maksudnya apa? Bumi di datang al-mihras, apa ni? Bajak, untuk membajak bumi, menanam benih padanya. Kata para ulama tafsir, perkataan sada' ini merujuk kepada yang pertama al-harth wal khandaq, dan juga asyi'ab, merujuk kepada bagaimana petani membelah bumi untuk menanam biji, membuat batas, menyuburkan tempat tersebut. Jadi bumi yang mempunyai tempat untuk dibajak, dibelah, ditanam pokok, kemudian disiram, dibaja, maka ini keindahan yang ada pada uslub Al-Quran. Jadi sada' ni makna belahan. Belahan ini boleh kita fahami belahan-belahan di bumi, yang mana di situ juga terbit mata air, dan juga ada memahaminya belahan kerana ia dibajak oleh para petani. Tapi pada umumnya ulama tafsir memahami belahan yang maksud sini adalah tempat tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok yang tumbuh padanya. Pokok-pokok itu pun membelah permukaan bumi. Jadi ada macam-macam konteks yang dimaksudkan oleh ayat Allah. Belajarlah bahasa Arab tuan-tuan, tak mampu saya nak menguraikan kesemuanya sekali mengikut pandangan para ulama tafsir, tapi merujuk kepada hebatnya penggunaan Quran. Perkataannya satu tapi merujuk kepada makna yang sangat mendalam. Dan ada pula yang mengatakan bahawa maksud kat sini iaitulah innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahil kafirina amhiluhum ruwaida. Mereka orang kafir itu, dan Al-Quran ini benar-benar firman pemisah di antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Sungguh mereka orang kafir mencanakan tipu daya yang jahat, dan aku pun membuat tipu daya untuk mereka. Mereka buat tipu daya itu kena pada diri mereka sendiri. Kerana itu berilah penangguhan kepada orang kafir, berilah kepada mereka kesempatan untuk sementara waktu. Dalam ayat yang dibincangkan di sini tuan-tuan, cuba kita lihat pada muka surat 479. Demi langit yang mengandungi hujan dan bumi yang mengandungi tumbuh-tumbuhan, sungguh Quran itu benar-benar firman pemisah di antara hak dan juga batil, dan Quran itu bukanlah satu senda gurauan. Dalam kalimah ini Allah bersumpah dengan sumpah yang lain, bersumpah dengan langit yang mempunyai hujan datang silih berganti, dan kemudian hujan turut menyuburkan bumi yang gersang, menumbuhkan tanam-tanaman. Dan sada' yang dimaksudkan itu satu yang keluar dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, pepohonan. Harta karun pun disebutkan juga sebagai sada'. Mana harta karun itu berada dalam permukaan bumi, dia belah ataupun manusia menggali permukaan bumi untuk mengeluarkan harta karun, maka nikmat-nikmat ini semuanya termasuk di bawah, terhitung di bawah perkataan sada', as-sad'u, yang tadi kalau dalam istilah penggunaan kita merujuk pada pening kepala, seolah-olah macam kepala ni terbelah kerana sakit. Maka suda', indi suda', ana musab bis suda', saya ditimpa pening kepala, ataupun kepala saya ni seolah macam terbelah. Jadi itu perkataan sada'. Jadi dalam konteks yang luas tuan-tuan.
Jadi Allah bersumpah dengan langit dan bumi, sungguhnya Al-Quran Karim merupakan firman yang benar dan tidak diragui. Quran lah akan membezakan perkara yang benar dan salah. Quran tidak diturunkan dengan gurauan dan main-main, diturunkan dengan bersungguh, bukannya sihir dan bukannya ramalan. Quran diturunkan dari Allah yang Maha Terpuji. Jadi dalam ayat ini, innahu laqaulun fasl, sungguhnya Al-Quran itu benar-benar pemisah di antara perkara yang hak dan juga yang batil. Ia merupakan jawab qasam. Hujan disebut dengan rajak kerana ia datang silih berganti. Tadi telah kita pelajari perkataan rajak yarji'u. Begitu juga ia hasil pengeluapan langit, air laut lantas dikembali semula ke bumi. Ini juga merujuk kepada makna rajak. Dalam satu riwayat daripada Tirmizi dan Darimi daripada Ali karamallahu wajhah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, innaha satakunu fitnah, qultu faman makhraj inha ya Rasulullah, qala kitabullah fihi naba' man qablakum wa khabar man ba'dakum wa hakama ma bainakum wa huwa al-fasl laysa bil hazl, man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtagha al-huda fi ghayrihi adallahu Allah wa huwa hablullahil matin wa nuruhul mubin wa huwa zikrul hakim wa huwa siratul mustaqim wa huwa alladhi la tazighu bihi al-ahwa wa la taltabisu bihi al-alsinah wa la tatasha'abu ma'ahu al-ara' wa la yashba'u minhu al-ulama wa la yamalluhu al-atqiya wa la yakhlaqu min kathrati ar-rad ولا تنقضي عجائبه والذي لم تنتهي الجن لما سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد من علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. Sayyidina Ali berkata, aku pernah dengar Rasulullah SAW berpesan, wahai sekalian manusia, nanti akan berlaku satu fitnah. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah jalan keluar daripada ujian fitnah ni? Saya telah jelaskan kepada tuan-tuan, bukan tuduhan ya. Ia merujuk kepada kekacauan, merujuk kepada suasana haru biru, merujuk kepada banyaknya musibah yang berlaku, banyaknya penyakit yang berlaku. Ia dipanggil sebagai fitnah. Maka kita tidak tahu jalan keluar. Maka Nabi menjawab kepada Ali karamallahu wajhah, kalau kamu mengalami hari-hari fitnah itu, ambillah Al-Quran, peganglah Al-Quran, kerana dalam Al-Quran merupakan kisah umat yang terdahulu sebelum kamu dan khabar orang selepas kamu dan hukum menyelesaikan masalah-masalah kamu. Al-Quran merupakan kata pemutus, bukannya gurauan. Orang yang meninggalkan Al-Quran di kalangan para diktator, maka Allah akan menghancurkan mereka. Sesiapa yang menginginkan petunjuk dari selain Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat dan cahaya yang sangat terang. Al-Quran adalah pengingat kepada yang bijaksana dan jalan yang lurus. Jika berpegang teguh kepadanya, jika tidak, kamu akan menyimpang. Perkataan tidak ada padanya bercabang-cabang. Para ulama terdahulu memerlukannya dan orang bertakwa tidak akan bosan padanya. Al-Quran itu tidak akan luntur kerana banyaknya penentang dan tidak akan hilang keajaibannya. Walau banyak manusia menentang, tapi Quran tidak pernah luntur mukjizatnya padanya. Al-Quran adalah hal yang buat jin berkata. Para jin ketika dibacakan surah Al-Quran kepada mereka, maka jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar satu bicara Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Barang siapa mengetahui ilmu yang terdapat dalam Quran, maka dia akan menjadi unggul. Barang siapa yang berkata dengan Al-Quran, dia akan benar. Barang siapa yang berhukum dengannya, dia pasti adil. Barang siapa yang mengamalkannya akan diberi pahala. Barang siapa yang berdakwah untuk mengamalkannya, maka dia akan diberi hidayah ke jalan lurus. Ini adalah huraian kepada ayat innahu laqaulun fasl. Ini adalah satu Quran yang mengandungi kebenaran, bukannya gurau-gurauan. Kemudian Allah mengancam orang-orang mendustakan Al-Quran dan menentang kaum ini dengan Allah menjelaskan, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahil kafirina amhilhum ruwaida. Iaitulah Allah mengancam orang-orang mendustakan Al-Quran, menentang kaum ini. Allah berfirman, sungguh orang kafir itu merencanakan tipu daya, tapi tipu daya mereka itu akan kena pada diri mereka sendiri. Maksudnya, sungguhnya para pemimpin kafir di Mekah ini, mereka merencanakan berbagai hilah untuk mengenakan Islam, mengenakan Nabi kita SAW. Ada sebahagian mereka dalam surah Fussilat mengatakan, Allah menggambarkan sikap orang musyrikin ini, waqala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Janganlah kamu dengar Quran, kerana kalau mendengar Quran dia penuh dengan kebenaran, maka marilah dengar benda-benda melalaikan. Dengar lagu-lagu, dengar perkara-perkara maksiat, menuntun perkara-perkara yang haram daripada mendengar Quran. Kenapa? Kerana mendengar Quran ini dibimbingi oleh pihak musyrikun, golongan Quraisy di Mekah. Ia akan menyebabkan hati orang-orang Arab itu menjadi lunak. Mereka takut kalau mereka diperdengarkan Quran, mereka akan dapat hidayah. Inilah orang-orang kafir punya sikap, tuan-tuan. Dan ingatlah, orang-orang kafir memikirkan tipu daya terhadapmu, wahai Muhammad.
untuk menangkap, memenjara dan bunuh. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Kamu membuat perancangan untuk menghapuskan Islam. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka nak padam cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Cahaya Allah itu ibarat matahari. Boleh tak orang meniup matahari untuk padam? Maka begitulah gelagat si kafir untuk memadam cahaya Islam, menghancurkan dakwah Rasulullah SAW. Jadi membalas tipu daya dinamakan istidraj, yang menyebabkan dosa bertambah hingga seksanya pun bertambah berat. Orang-orang kafir pada hari ini mereka buat berbagai upaya untuk menghalang Islam. Apa yang dibuat oleh Presiden Amerika sebelum ini terhadap umat Islam? Orang Islam tak dibenarkan masuk ke Amerika. Orang Islam dianggap sebagai teroris. Macam-macam label dikenakan di India pada hari ini. Tapi apa yang berlaku pada negara mereka, tuan-tuan dimulakan kawasan? Apakah ia menjadi lebih baik? Ya, jadi sikap si kafir ini merangi Allah, merangi Islam, akan membawa bencana itu kepada mereka balik semula. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu-satu kebenaran Islam itu terpampang di depan kita masa ke semasa, hari demi hari. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, jadi dalam ayat ini Allah meyakinkan tentang kewajipan Al-Quran menyelesaikan segala masalah manusia. Ia merujuk kepada berbagai persoalan yang dihuraikan dalam ayat yang lalu. Dan salah satu daripada nama Al-Quran adalah Al-Fasl. Faslun ini bererti pemisah di antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Kalau kita belajar bahasa Arab, fasal. Faslun ini maknanya bab. Kalau kita belajar dalam Faslul Saif, contohnya Faslul Saif dalam musim panas, Faslul Syita, Faslu. Jadi ia merujuk kepada pembeza, Faslun. Al-Hazl merujuk kepada perkara-perkara yang tak bermanfaat, perkara-perkara yang tidak baik, perkara yang buruk. Itu sebab dalam penggunaan bahasa Arab, perkataan hazlun ini huzal. Huzal ni maknanya kurus. Huzal. Ha, zai, alif, lam. Huzal. Hazil, huzal, maknanya satu perkara yang tidak memberikan kekuatan, perkara yang lemah, perkara yang kalau satu binatang gitu kita panggil huzal, maknanya kurus. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahil kafirina amhilhum ruwaida. Kaum musyrikin menjadikan Quran sebagai bahan olok-olok, senda gurau, padahal Quran bukanlah demikian. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang lalu. Jadi ayat ini mengancam mereka dengan mengatakan sungguhnya orang kafir itu mendustakan Quran, dan hakikat-hakikat yang mereka cuba dustakan itu makin hari makin terbukti kebenaran-kebenaran yang dibawakan oleh Al-Quran. Dan mereka itu berusaha untuk mengadakan tipu daya terhadap Islam, terhadap Allah SWT dan Rasulnya. Kaid ini adalah merujuk kepada satu kerja, satu inisiatif yang terlindung untuk mencapai tujuan yang biasanya buruk. Kada yakidu, kada bihi. Jadi merujuk kepada berbagai kegiatan yang mereka harapkan dengannya akan menghapuskan cahaya Islam. Beberapa waktu sebenarnya kita mendengar satu peristiwa pembunuhan menyayat hati umat Islam berlaku di New Zealand. Dibunuh orang Islam sedang salat. Apa kesannya pada New Zealand? Adakah orang menjauhi Islam? Makin ramai, berbondong-bondong orang masuk Islam. Dengan Perdana Menterinya pun masuk Islam. Di mana tempat dalam dunia umat Islam dianiaya? Dan mudah-mudahan apa yang berlaku kepada umat Islam, sebagai contohnya di China, disembelih, dipaksa untuk murtad, dengan apa yang menimpa negara China pada hari ini, dengan wabak yang berlaku, mudah-mudahan bagi sedaran kepada semua pemimpin dunia bahawa apa yang mereka lakukan kepada Allah, kepada umat Islam, nanti akhirnya mereka terpaksa minta kepada umat Islam untuk membantu mereka semula. Jadi perkataan kaid ini merujuk kepada satu usaha yang bermotifkan jahat untuk menghapuskan ataupun memudaratkan satu pihak yang lain. Tapi pasti segala kerja dilakukan oleh puak musyrikun terhadap Islam ini akan gagal. Kerana sementara sebahagian daripada para ulama memahami perkataan kaid yang dilakukan oleh Allah ini, maknanya Allah tidak melakukan perbuatan yang buruk kepada makhluk dalam konteks kalau kita nak gunakan ayat beradab dengan Allah. Allah SWT tidak membalas buatan mereka itu, tapi Allah berikan kepada mereka istidraj. Makin mereka lalai. Jadi dalam bentuk wa akidu kaida, kamu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Kamu jangan bimbang wahai Muhammad, mereka merancang merencanakan berbagai tindakan-tindakan jahat terhadap Islam, terhadap kamu. Tapi aku pun buat perancangan terhadap mereka. Perancangan Allah ni bukanlah seperti yang manusia lakukan.
Tetapi manusia bila dia mencapai satu keadaan, dia merasakan dirinya kuat, macam Amerika ni tadi yang kita bayangkan, macam negara China ni sebagai contohnya, dia telah buat segala benda, manusia pun dia cuba nak buat. Lalu dia cuba untuk menghapuskan Islam. China dengan angkuhnya sebelum ini pernah berkata, negara China itu, bahawa kami nak membuang ayat-ayat jihad dalam Quran supaya orang Islam tidak jadi terorisme. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Negara China ini telah berapa banyak negara yang dilanggarnya, berapa banyak kepulauan yang diambilnya, berapa banyak sempadan negara yang dia cuba untuk klaim dia punya, berapa banyak penganiayaan dilakukan kepada manusia sedunia. Sampai ada orang-orang Cina yang ada negara kita sendiri pun berkata, perubahan daripada negara Cina ni takut saya pun tak makan, saya pun tak boleh makan walaupun saya Cina. Orang Cina kata begitu. Kerana negara Cina ini apa yang halal, apa yang haram baginya, semuanya halal. Jadi bila mereka cuba merangi Islam, Allah bagi lagi mereka, sehingga sampai ke tahap yang kita telah pelajari perkataan istidraj, perkataan darajah, mana naik tangga sampai ke peringkat yang tertinggi. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akhirnya bila sampai ke tahap yang paling tinggi, tangga itu pun runtuh, mereka pun jatuh dihempap batu-batu itu. Maka inilah gelagat si kafir. Kata Imam Wahab Az-Zuhaili, Allah membalas tipu daya dengan menjadikan istidraj, supaya dosa mereka makin pekat, makin banyak, dan seksanya pun makin bertambah besar di akhirat untuk dikenakan mereka. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama nu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Janganlah kamu menyangkakan bahawa aku tidak bertindak kepada si kafir itu, orang yang buat zalim pada Islam, buat aniaya itu, kerana aku biarkan. Tidak. Al-imhal la ya'ni al-ihmal. Orang Arab kata al-imhal la ya'ni al-ihmal. Al-imhal ni perkataan amhala yumhilu, makna menangguh-nangguhkan. La ya'ni al-ihmal. Allah menangguh-nangguhkan tidak bermakna penangguhan itu berarti Allah mengabaikan. Penangguhan bukan makna pengabaian. Mereka akan kena hukuman dan di akhirat nanti. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Hari di akhirat itu satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan kalau seorang itu kena seksa di akhirat. Jadi tunggulah mereka dan jangan doakan mereka hancur. Jangan terburu-buru untuk mendoakan kehancuran mereka. Biar sahaja apa yang Allah tentukan untuk mereka. Wahai Muhammad, wahai sekalian orang Islam, tunggulah nanti, kerana seksa akan tampil sekejap saja lagi. Jangan bimbang. Adakah si kafir itu akan hidup 100 tahun, 200 tahun? Amerika, negara yang kuat itu, dia menyangkakan dia akan bertapak lagi 100 tahun. Tak mungkin. Dalam majalah Ekonomis menceritakan bahawa negara-negara besar ni semuanya akan berakhir. Kerana Allah turunkan surah Ar-Rum, ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum ba'di ghalabihim sayaghlibun. Sunatullah dalam kehidupan ini akan menjadikan hidup ni ibarat roda. Sekali kau di atas, sekali kau kat bawah. Sekali kau kuat, nanti kau akan lemah. Sebagai umat Islam dahulu merupakan umat yang kuat, akhirnya mereka meninggalkan Islam, mereka jadi lemah. Dan begitu juga kuasa Byzantine Timur Barat, negara Rom, mereka hancur. Parsi hancur, digantikan dengan orang lain. Begitu juga nasib yang sama akan berlaku pada Amerika pada hari ini. Dan kuasa-kuasa besar dunia seperti China yang sombong dan angkuh itu, mereka pasti akan melalui kehancuran. Ini adalah seperti disebut oleh Ibn Khaldun dalam teorinya tentang kehidupan, dalam kitab bertajuk Al-Muqaddimah yang hebat itu, di introduction. Jadi ia merupakan satu ancaman keras yang ditujukan kepada si kafir. Sebagaimana engkau menentang Muhammad SAW, akhirnya engkau kecundang dalam perang Badar. Ramai tokoh-tokoh engkau mati dan akhirnya dibuang dalam perigi buta. Maka perkara yang sama juga kita sebutkan kepada musuh-musuh Allah pada hari ini. Jangan sombong sangat, jangan harta kamu menyangkakan kamu dibuat apa saja. Jangan kata-kata kamu menghina Allah, menghina Islam, ya, bahawa kamu akan mati. Kamu kaya macam mana pun, jadi tokoh korporat yang paling hebat, yang paling kaya pun, kamu kena kanser, wang kamu yang banyak itu tak sesen berguna untuk merawat kamu. Jadi jangan mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, ayat yang disebut oleh Allah di sini, wa aqidu kaida famahil kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaida ni, biarkan si kafir itu, aku akan biarkan mereka sedikit. Ruwaida ni kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, ia adalah tasghir. Tasghir ni makna kita mengecilkan satu benda. Kalau kata kitab, kita kata kitab yang kecil, kutaib. Kalau lelaki yang kerdil, lelaki kita panggil rajul, tetapi lelaki yang kerdil kita panggil rujail. Nampak tuan? Ini kaedah bahasa Arab. Kalau kita kata lepas zuhur, ba'da zuhur. Tapi kalau lepas zuhur, sekejap, betul lepas zuhur, immediately after zuhur, kita panggil bu'aid az-zuhur. Bu'aid.
Ini bahasa Arab punya indah tuan. Kalau kita nak belajar bahasa Arab, tadi saya cadangkan Kamus Al-Farid, antara kamus terbaik untuk kita miliki. Dah tercabut dah bajunya tuan namanya Al-Farid. Itu canggihnya bahasa Arab. Kalau kita kata sebelum zuhur, sebelum asar, dekat-dekat betul-betul sebelum asar tu, kita kata qabla al-asr. Kalau orang tu belajar bahasa Arab, dia akan kata qabla al-asr bi qalil, sebelum asar sikit. Tapi kalau orang itu belajar bahasa Arab dan mendalam, dia akan kata qubail al-asr, qubail al-asr. Jadi qubail ni tambah huruf ya menyebabkan makna yang tersirat lebih mendalam daripada qablahu bi saghir, bi qalil. Ini bahasa Arab. Jadi kalau perkataan yang disebut oleh Allah, raudun sedikit, ruwaidan sedikit sangat, biarkan mereka terus kufur dan melawan Islam itu, kerana masa untuk penyiksaan mereka tinggal sikit saja lagi. Ruwaidan sikit saja tinggal. Ya Allah, indahnya bahasa Arab ni tuan-tuan. Ini kata para ulama, Imam Az-Zamakhsyari mengatakan ia tasghir lidilala at-taqlil. Ia menunjukkan kepada tasghir, bagi merujuk kepada proses itu berlaku tak lama lagi, walaupun kamu menghitung ia sangat lama. Kamu rasa ia sangat lama, tapi sebenarnya di sisi Allah tak lama dah. Syafiq Murad ruwaidan, dia perkataan raud, tasghir dia ruwaid. Jadi nantikan bahagian kamu akan berlaku, Allah pasti akan mengenakan untuk kamu hukuman. Jadi kita lihat di hujung tafsir Surat Tariq ni tuan, pada bahagian fiqah kehidupan dan hukum hakam muka 481, bagi yang memiliki tafsir yang sangat manfaat ni boleh rujuk. Ayat-ayat ini menunjukkan perkara berikut. Yang pertama, Allah bersumpah dengan langit yang mempunyai hujan, manfaat bagi bumi, mengeluarkan tanaman, pokok-pokok, buah-buahan dan sungai-sungai. Ini juga sada'. Wal ardi dzatis sada'. Sada' mana terbelah, terbelahnya permukaan bumi untuk keluarkan pokok, terbelahnya permukaan bumi untuk keluarkan sungai. Allah menyebut dalam Quran ini Quran membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Quran merupakan hal yang benar, bukan main-main, diturunkan dari sisi Allah, serta Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Allah memberitahu musuh-musuh Allah tentang yang sedang melakukan tipu daya terhadap Nabi SAW dan para sahabat. Ada kalanya dengan bunuh, menyebarkan tuduhan bahawa Muhammad SAW adalah penyihir, orang gila, meramal masa depan dan sebagainya. Jadi Allah membalas tipu daya musuh-musuh itu ada kalanya di dunia dengan beri mereka kenikmatan yang menjerumuskan mereka kepada kemaksiatan yang lebih, supaya mendapat hukuman yang berat di akhirat. Demikian juga selama di dunia Allah mencegah Nabi dan juga kaum muslimin daripada rencana tipu daya mereka. Bahkan Allah menghapuskan mereka dalam peperangan-peperangan tertentu. Untuk membuktikan perkataan kaid yang disandarkan kepada zat Allah ini difahami dengan pengertian balasan, yang merupakan salah satu kata, kalau kita tafsirkan direct, kita cuma memahami direct, ia merujuk kepada satu sifat negatif kepada Allah, sedangkan tidak sesuai adab kita dengan Allah untuk mengatakan Allah membuat tipu daya. Tak kena perkataan itu. Tapi Allah mengembalikan tipu daya mereka dengan istidraj tadi, dengan kekalahan dalam perang Badar dan sebagainya. Yang keempat, hikmah ilahiyah menganjurkan untuk berbuat lembut, sabar terhadap musuh-musuh Allah. Allah merintahkan Nabi-Nya supaya tidak berdoa kejahatan terhadap mereka dengan tergesa-gesa, kerana akan tiba masa mereka nanti dihancurkan oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kita dapat perhatikan bagaimana indahnya perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kita dapat lihat perkataan-perkataan itu diserlahkan dengan penjelasan oleh para ulama, maksud yang tersirat di sebalik antarsurat. Dan di akhir ni tuan-tuan, sebagaimana Allah mampu untuk mengembalikan sesuatu itu kepada bentuknya yang Allah jelaskan, wasama'i dzatir raja', semuanya berulang-ulang. Kehidupan ini berulang-ulang. Maka begitu juga dengan proses kejadian manusia daripada seorang anak menjadi seorang dewasa, menjadi orang tua, kadang-kadang sampai kepada umur nyanyuk kan tuan-tuan. Itu sebab di antara doa yang penting yang saya nak anjurkan tuan-tuan untuk amalkan pada petang ni, hendaklah kita minta kepada Allah selamat daripada penyakit nyanyuk tuan-tuan. Antara kaedah untuk menyelamatkan diri daripada penyakit nyanyuk, hendaklah kita rajin baca Al-Quran. Yang kedua, hendaklah kita membiasakan diri untuk bangun awal. Ini disebut oleh para ulama. Yang ketiga, rajinlah kita beramal dengan doa ni. Ini doa saya nak ijazah kepada tuan pada petang ni. Nanti mohon sahabat Safi Sadiqin ke, Nurilis ke, Ustaz Faiz daripada Zazan Travel ke, penajaan program kuliah kita petang ni seperti biasa oleh Zazan Travel.
Jadi tuan-tuan yang ada kesempatan boleh catatkan doa ni. Syafiq Murad, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Doa ni daripada riwayat Imam Bukhari. Maksudnya, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada penyakit bakhil, sikap bakhil, sikap penakut, dan aku mohon kepadamu perlindungan daripada sampai ke umur nyanyuk. Maka jangan jadikan aku ni pelupa. Dan aku mohon perlindungan kepadamu, wahai Tuhan, daripada fitnah dunia, dan aku mohon kepadamu perlindungan, wahai Tuhan, daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an urad ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Boleh ikut saya baca. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an urad ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Boleh ingat? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an urad ila arzalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. 5 perkara yang Nabi kita minta kepada Allah perlindungan daripada ditimpa 5 musibah ini. Yang pertama, jauhkan kita daripada sifat bakhil. Yang kedua, selamatkan kita daripada sifat pengecut. Yang ketiga, selamatkan kita daripada ditimpa penyakit lupa, nyanyuk. Yang keempat, mohon kepada Allah perlindungan daripada ditimpa fitnah dunia. Dan yang terakhir, saya minta kepada Allah keselamatan daripada ditimpa azab kubur. Nampaknya dah ada seorang sahabat masukkan, Firdaus. Terima kasih Firdaus. Allahumma inni a'udzubika min bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an urad ila azalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Terima kasih Firdaus. Ada ramai pula sahabat-sahabat yang dapat memuatkan doa ni samping Syafiq Murad, Sofi Sadiqin. Jadi tuan-tuan, ana muslimah, kalimah ruwaid maksud sedikit. Dia punya root word dia adalah raud. Betul Baik, jazakallah khairan. Baik. Doa dalam bahasa Melayu je Ustaz? Boleh Jamidah, boleh. Baik, setakat ni saja dulu kuliah kita, dan kita dapat memahami surah Tariq, surah yang disyorkan oleh Nabi untuk para sahabat baca, meraihkan kalangan jemaah. Ada petani, ada musafir, ada orang sakit. Kalau dia baca surah yang panjang macam Al-Baqarah, An-Nisa, tentulah membebankan mereka dalam konteks masyarakat Quba ketika Nabi menegur Muaz bin Jabal. Jadi surah ni sesuai untuk dibaca pada sembahyang-sembahyang kita bersama dengan makmumin, para makmum. Contohnya sembahyang Isya, sembahyang subuh, sembahyang maghrib. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan dapatlah kita memahami, menghayati keindahan yang tersirat di sebalik ayat surat ini. Wallahu alam. Setakat ini saja dulu. Jumpa lagi pada waktu yang sama hari esok. Tolonglah share video ini kepada seramai sahabat teman-teman kita. Mudah-mudahan menjadi pemuka laluan hidayah untuk mereka. Moga-moga menjadi pemuka laluan kefahaman mereka kepada kitabullah. Tiada kalimah yang lebih indah daripada kalimah Allah. Dan fadlu kalamillah ala kamil bashar ka fadlihi ala sairi khalqihi. Dalam hadis yang diutarakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Tibyan, kelebihan Allah ke atas makhluknya, demikianlah kelebihan kalam Allah di atas makhluknya. Beza di antara kalam Allah dengan kalam makhluk, macamlah beza ketinggian kedudukan Allah nak dibandingkan dengan hamba-hambanya. Tentulah terlalu jauh beza bandingnya, kan tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita, Allah beri pada kita keimanan, kesihatan, keafiatan bersama kita menangguh kuliah pada petang ini dengan baca doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Ya Allah, saat kami buka ini Allah, kami mohon hajat munajat kepadamu. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zanban illa ghafartah, wala maridan illa syafaitah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, la musibatan illa nafastah, wala mayitan illa rahimtah, wala jahilan illa 'allamtah, wala azaban illa zawajtah, wala aqiman illa anjabtalah, wala musafiran illa sallamtah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah ila adaitah wa qadaitah yasartah ya rabbal alamin. Wahai Tuhan kami, yang ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada petang ini yang memiliki aib yang kau tutupkan, yang jahil engkau berikan ilmu padanya, jangan ada seorang musafir yang engkau selamat pergi baliknya, jangan ada seorang pun yang sakit yang engkau sembuhkan, jangan ada seorang memiliki hajat sama ada akhirat ataupun dunia selagi baik untuknya yang engkau sempurnakan, jangan ada seorang pun yang belum berkahwin yang engkau jodohkan untuknya sama ada suami yang salih ataupun isteri yang salihah yang akan bahagiakan dunia juga akhiratnya. Jangan ada seorang pun yang telah berkahwin tapi belum dikurniakan anak, kurniakan untuk anaknya, kurniakan untuknya anak-anak yang salih yang salihah yang akan menjadi legasi kebaikan, menjadi doa, mengirimkan doa dari kerana kesalihannya selepas kematiannya nanti ya Allah. Ya Allah, jangan ada seorang pun yang sakit yang kesembuhkan dengan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, beri pada kami kebaikan dunia, beri pada kami kebaikan akhirat, pelihara daripada kami daripada neraka jahanam. Rasul-Mu telah menyatakan bahawa tidak berkumpul satu umat membaca ayat-Mu melainkan diberi kepada mereka sakinah, diberi kepada mereka ni rahmah. Dia sebut nama-nama mereka oleh-Mu di sisi yang mulia, iaitu para malaikat, dan didoakan oleh para malaikat. Maka bawalah doa kami kepada-Mu ya Allah, makbulkan ya Allah. Tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada khazanah perbendaharaan ilmu-Mu yang luas, harta pemilikan-Mu yang maha luas ya Allah. Kasihanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Terima kasih tuan kerana menonton bersama-sama, dan jika ada peluang share lah bersama video ni kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita, rakan pejabat kita, alumni sekolah. Dan terima kasih kepada Zahzan Travel. Mudah-mudahan kita ada peluang untuk travel bersama-sama selepas ini, ya, ke umrah. Bukan setakat umrah, tapi umrah penuh tarbiyah. Bukan setakat perjalanan penuh hiburan di mana-mana tempat dalam dunia, tapi perjalanan penuh dengan pengisian. Kita akan cuba mengisi perjalanan kita dengan slot-slot tafsiran Quran. Jadi tolong war-warkan tuan-tuan ya. Tolong follow dan like Facebook Zahzan Travel, Instagram Zahzan Travel, Umrah Zahzan, destinasi dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.